Lah kredit, masukkan general reserve. Okey, senang sahaja dan seterusnya lah. Okey, cuba siapkan laju-laju. Siapkan laju-laju. Madam, Ya. kalau yang nombor yang 6% dibenci letak berapa amount dia? 33,000 ke? Yang nombor kejap saya pasang stiker saya ni pula. Nombor berapa? Yang 6% dibenci. Nombor berapa? Yang bawah tadi, bawah nombor 3 juga lah. Nombor 3 yang ni asal saya kena ni. Okey, so ni macam mana? Okey, ni macam mana? Nombor 3 ada 2 set. So buatlah satu. Ambil 33,000. Okey, yang ini sebenarnya, okey awak tengok balik, debenture 88,000. Okey, memang debenture 88,000 kan? Land 55,000. Asalnya nilai land tu berapa? Sekejap. Betul dia satu. Sorry. This one kan? Okay, debenture holder took part of the land 55 at cost of full settlement. The fair value of the land surrendered was 75. So kalau tengok sini 55, 75. Okay, so land ni sebenarnya ada increase by 20. Betul tak? Betul. Okay, debenture holder, debenture pula debenture 88 tapi awak bayar sebenarnya 75 saja. So 13. Jadi bila awak terjemahkan dalam bentuk T account, so bila awak terjemah dalam bentuk T account dia akan jadi yang 33 ni 20k adalah land. Sebab kalau kita buat berasingan, dia punya entry yang berasingan tu dia akan jadi debit debenture 88, kredit land 75, kredit CR 13. Satu lagi partner dia ialah land. Increment of land tu debitkan land daripada 55 kepada 75, so dapat 20k. Kredit CR 20k lagi. Okay. So bila awak pergi kepada entry dia akan jadi dia sepatutnya ni salah lah. Boleh je tapi kalau awak buat macam ni pun boleh je, tak ada masalah. Okay, tapi dia kalau ikutkan net dia adalah sebelah kredit debenture 13, land 20. Okay, tapi kalau buat macam ni pun still sama sebab net effect dia akan jadi berapa ni? Net effect dia akan jadi 33. So samalah dekat sini kredit 33. Faham? So kalau yang buat berasingan dia akan jadi debenture 13 kat sini. Lepas tu land 20 kat bawah. Okay? So kalau nak senang buat macam ni je. Okay? Okay, yang seterusnya, yang ni senang je. Yang keempat ni. Ni macam jawapan dah betulkan belum ni? 3,000. Okay, ni capital reduction 3,000.
Okay, buat dulu. Lepas tu awak balance kan tengok baki sebelah mana. Dah. Okay, 4 senang je kan? Motor vehicle sebelah debit. Okay, motor vehicle sebelah debit. Okay, so motor vehicle sebelah debit, item number 4. Nombor 4. Sorry. 3. Okay, number 5. Number 5. Okay, number 5 macam mana? Number 5 ni macam mana? Dia ada 3 stage, payment receive, lepas tu awak dispose the investment, lepas tu dapat gain dia. Gain dia tu kita tulis capital reduction. Okay, gain dia capital reduction kan. So sebelah kredit dekat capital reduction account kita nak tuliskan apa? Bank. Bank. Sebenarnya gain ni datang daripada mana? Bila duit terdapat pada bank yang tinggi. Because of we dispose the investment, betul tak? Okay, so Betul. this is actually profit ataupun gain on disposal of investment. It is not from the bank. Bank kita dapat because of kita dispose the investment. Okay, so sama ada awak tulis disposal of investment atau memadai awak masukkan investment sahaja, not bank. Okay, not bank. It is investment. Alright? So mesti ada wording investment kat sini, bukan disposal. Bukan. Disposal of investment pun kita accept, investment pun kita accept. Okay? 5. Yang keenam. Okay, so this one macam Madam, mana? Ya, saya. kiranya kan Mhm. kalau saya nak buat debit bank, kredit investment, kredit capital reduction boleh? Ya, boleh. Sebab kita silentkan je yang disposal account ni, tak perlu tunjuk pun tak apa. Yang ini kita bayangkan tak ada. So sebenarnya tinggal tiga ni, debit bank, credit investment, credit capital reduction. Okay? Ni shortcut dia. Yang tadi long cut. Alright? Okay? Boleh? Boleh. Okay, 5. Then number 6. Number 6 macam mana ni? Number 6 ni. Kita ada capital reduction and then ada banyak ni item ni. Letak kat bahagian debit. Yang ni senang sebab apa? Semua item sebelah kredit. Ada setengah transaction dia ada yang asset dia pergi debit kan? Ada kan yang kita buat fair value tu? Ada asset naik, ada asset turun, betul tak? Macam ni senang. Terus je awak pergi debit capital reduction, awak senaraikan je semua ni. Okay, awak pergi sebelah debit then awak senaraikan accumulated loss goodwill bla 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 bla. Okay, yang ni nombor 6. Tapi ada juga ketika mana kita bila kita buat fair value tu aset tu ada naik turun. Contoh macam yang ni, macam ni. Contoh macam ni. Plant machinery debit.
motor vehicle, inventory, trade receivable, credit. End up awak dapat net capital reduction sebelah credit. So how do we transform this transaction into ledger capital reduction account ni? Macam kita nak transform dia? Awak nak debit apa, nak kredit apa? Kalau ikutkan kat sini capital reduction sebelah kredit. So boleh tak kalau kita letak je terus sebelah kredit ni semua? Plant and machinery, motor vehicle, kredit. Letak belah kredit ni plant and machinery, motor vehicle, inventory, trade receivable. Boleh ke? Sebab kat situ kredit capital reduction. Boleh? Boleh ke awak nak kredit je semua sekali? Plant and machinery, motor vehicles, inventories. Sebab dia sebelah kredit. Boleh ke kita nak buat macam tu? Tak boleh. Tak boleh. Sebab cuba awak imagine awak buat satu per satu. Plant and machinery yang sebelah debit, capital reduction dia sebelah So plant and machinery ni debit, so capital reduction account awak sebelah Kredit. sebelah kredit. Untuk yang aset awak dah kredit kan, so capital reduction account awak akan jadi Debit. So bila awak terjemah dalam bentuk capital reduction account, plant and machinery dia akan duduk sebelah kredit. Sebab apa? Capital reduction account awak sebelah kredit. Satu. Yang lain-lain ni, motor vehicle, inventory, trade receivable, dia akan ada sebelah debit. Sebab apa? Capital reduction account dia sebelah debit. So this one, motor vehicle, inventory, trade receivable. So dia sebelah debit. Faham? Faham. Alah, dah belajar dah ni semua ni. Tak payah saya ajar pun patutnya. Okay, so yang lain-lain ni tak ada capital reduction. Okay. So once awak dah masuk dalam ni, dah masuk, dah make sure semua item dah masuk, then apa yang awak buat is to balance off the account. Okay, balance off. So nak balance off the account. Macam mana nak balance off the account? Total up dulu, sebelah debit dan kredit, ambil yang mana yang higher. Okay, total up dulu. So imagine benda ni belum ada lah. Okay, this one tak ada. Okay, so kita total up dulu, yang sebelah debit berapa, belah kredit berapa. Okay, so this one saya rasa yang sebelah kredit ni tinggi kan, 278. Yang sebelah debit ni ada Okay, so sebelah kredit ada 278 and debit side 237,350. Alright? Jadinya tak cukup sebelah debit. So kita nak kena make sure account ni balance dengan nilai 278. So bila tak balance, awak kena top up lah kat sini. So nak kena top up berapa? So berapa kita nak top up? Okay, so berapa amount yang perlu awak top up? 40650. Okay, faham? So nilai 40650 tu apa nama dia? So yang itu dia sebenarnya dia depend pada awak punya debit ke kredit tu kat sebelah mana. Sekejap, saya nak lukis kat tab ni, tak boleh pula tab lain. Okay, untuk nak determine apa item yang patut awak letak kat situ, dia depend pada sebelah mana baki tu duduk. Okay, kat sebelah mana baki tu ada. Saya nak connect. Okay, contoh. Contoh kan. Kenapa note saya menjadi kecil?
Okay. So capital reduction account tu awak dah balance kan. Okay, so awak dah masukkan item sebelah debit, sebelah kredit. Dan awak balance kan. So baki yang amount tak balance sama ada sebelah sini ataupun so depend lah, sebab kadang-kadang sebelah kredit lebih besar pada debit, kadang-kadang sebelah debit lagi besar daripada kredit. So awak just balance off. So let's say awak dapat baki di sebelah debit. So di sebelah debit dia akan, kalau kita bawa ke next year, dia akan ada di sebelah kredit, yang mana yang ini adalah reserve, represent reserve. Okay, so nama dia adalah capital, namanya adalah capital reduction reserve. Ya Allah. Okay, namanya capital reduction reserve. So bila baki ni nanti kita akan pindah masuk ke dalam SOPI. So masuk dalam SOPI bahagian reserve sebagai capital reduction reserve. Okay, but if balance to appear di sebelah debit, okay, sebelah kredit, bila awak bawa ke next year dia akan jadi sebelah debit. So bila dia jadi sebelah debit, so yang ini dia akan jadi dekat bahagian non-current asset. Okay, so dia akan jadi bahagian non-current asset. Apa nama dia? Cost of reconstruction atau cost of reconstruction. Okay, so dia duduk bahagian non-current asset lah dekat SOPI. Faham? Faham. Okay, so untuk yang ini, dia dapat di sebelah debit. So jadi cost of reconstruction ke capital reduction? Capital reduction. Capital reduction. reduction. Okay, so dapat capital reduction. Okay, so yang ini nama dia capital reduction. Okay, faham Boleh? So sebenarnya part yang kritikal adalah untuk awak buat journal entry ni betul-betul. Sebab once awak betul journal entry ni, so just untuk transfer ke capital reduction tu saya rasa tak ada masalah besar lah. And untuk prepare SOP pun is not a big problem as long as awak dah prepare journal entry correctly. So ni main peranan. Okay, markah pun memang banyak dekat sini lah. Okay, so once awak betul yang ni, so insyaAllah untuk dapat markah full mark dekat capital reduction dengan SOP tu kacang goreng saja. Okay. Alright, so kita tengok macam mana nak prepare SOP. Okay, how to prepare SOP. Okay. Okay, so untuk prepare SOP, kita balik-balik pada SOP asal dan kita adjust dengan entry. So yang ini pun awak dah faham. SOP ni kita ambil je SOP asal. Ambil SOP asal, then based on the double entry ni, awak akan decide sama ada dia akan bertambah atau berkurang, kan? So macam contoh debit 10% preference share. So preference share ni asset ke capital ke liability? Capital. So kalau awak debitkan capital, capital bertambah ke berkurang? Berkurang. So SOP yang sedia ada ni, awak just pergi kat 10% preference share, awak tolak je lah 72. Macam tu. So before that, awak prepare dulu SOP punya format. Okay, prepare dulu all the data here yang ada kat sini ni dalam bentuk SOP yang sebenar. So masih ingat lagi tak format SOP untuk company? SOP untuk company belajar masa FA4. So masih ingat lagi tak dia punya format?
Macam mana format SOP? Sebab soalan dia bagi macam ni je, lambat. So yang lambat ni awak kena prepare in a proper form lah. Proper form untuk SOP. Okay, kena prepare properly. Okay, so awak prepare dulu elok-elok, susun dulu elok-elok. Okay, kita ada non-current asset dan juga current asset. Okay. So non-current asset dan so daripada asset ni awak pecah dua dulu, non-current dan juga current, and then dia akan balance dengan equities and liabilities. Alright, so equities and liabilities, so equity dulu, dan equity awak kena start dengan shares dulu. Share pula kita mesti start dengan ordinary shares, then followed by preference share, and then reserve. Okay, then baru masuk reserve. So after that baru boleh masuk liabilities. Liabilities sepatutnya kita akan masuk dulu non-current liabilities dan baru pergi current liabilities. Okay, so sepatutnya ada non-current lah. So tapi depend pada soalan, ada je soalan yang tak ada non-current liabilities. Okay. Contoh yang ni. So katalah dekat sini selepas orang masuk ordinary share, so nak masuk share, lepas tu reserves, lepas tu non-current liabilities dulu. Okay, non-current liabilities dan barulah current liabilities. Alright, so susun dulu elok-elok, ambil dulu nilai asal, okay, dan baru ambil efek daripada ni, okay, efek daripada transaction. Okay, so dah susun elok-elok dan awak pergilah satu persatu. Contoh debit preference share 72. So pergi kat preference share tolak 72. Okay, lepas tu pergi buat satu-satu. Tak payah nak kalut-kalut. Buat je satu-satu. So ni done. So ni awak dah ambil. Okay, dan yang kedua debit ordinary share. So nak tambah ke nak tolak dekat ordinary share? Tambah ke tolak kat ordinary share? Tolak. Tolak. So pergi ordinary share tolak nilai 105. Okay, faham? Pergi satu persatu. Next, pergi satu-satu. Jangan tinggal satu item pun. Okay, make sure every item awak dah masukkan kecuali capital deduction lah. Okay, so next pergi lagi. Ada lagi credit ordinary share. So nak tambah ke nak tolak dekat ordinary share? Tambah. Tambah. So pergi ordinary share tambah 2025. Okay, sebab tu saya kata kalau awak punya entry betul nak buat SOP kacang goreng. Okay, so tambah. Next, turun bawah lagi. So kita ada general reserve, debit general reserve. So nak tambah ke nak tolak general reserve? Tolak. Tolak. So kalau ikutkan dalam soalan sebenarnya ada general reserve sebanyak 10,000. So selepas kita dah prepare capital reconstruction, so kita kena tolak 10,000. So sepatutnya kat sini memang ada lah tapi sebab tak ada dalam jawapan kita tak bagi markah pun. Okay, so sepatutnya ada general reserve kat sini. Kenapa general reserve jadi tak ada? Kenapa kosong dalam jawapan saya? Sebab dia memang dah kosong. So senang cerita bila awak dah buat soalan, bila awak dah baca soalan yang dia kata write off tu kan. So dah write off, awak terus pangkah kat sini. Cancel terus. So that tak perlu awak nak buang masa. Bila nak prepare SOP awak nak tulis balik. Yang mana dah cancel off, accumulated losses dah cancel off, general reserve dah cancel off. Actually masa awak baca soalan dan prepare entry tu awak dah boleh conteng juga kat sini. Conteng terus kat sini so that bila awak nak prepare awak punya SOP awak dah boleh salin je. Buat kerja serentak, senang. Buat kerja serentak. So yang ni dah cancel off sebab dia dah write off. So dia memang ada 10k tapi sebab dia dah debit balik 10k so dia dah kosong. Okay, sebab tu dalam jawapan saya tak ada general reserve. Lagi kita ada apa? Debit debenture. So bila awak debit debenture, what happen to your debenture? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. So kalau ikut dalam soalan kita memang ada debenture sebanyak 88 dekat non-current liability punya side. Okay, kalau ikutkan kat sini kita ada debentures sebanyak 88.
Okay, tapi sebab kita dah debit, so awak memang tolak 88 juga. Okay. So sebab tu dia jadi kosong. Okay. So sebab ni debit. Kalau awak salah debit yang ini, so maknanya nanti dekat awak punya Shopee pun akan salah. Contoh awak debitkan debenture nilai land saja 55,000. Okay, so nanti debenture awak akan ada baki kat sini. Right? Alright, next land. Kita kreditkan land. So land nak tambah ke tolak kalau kredit? Tolak. Tolak. So pergi land tolak 55. Next, motor vehicle credit. Tambah tolak? Tolak. Tolak. Bank debit. Tambah tolak? Tambah. Tambah. Investment credit. Tambah tolak? Tolak. Tolak. So actually dalam soalan ada investment 32 dan dah tolak 32, dia tinggal kosong. Okay. So this one, accumulated losses, tambah tolak. So yang ni dah tahu dah. Masa baca soalan dah write off. So cancel off terus dekat soalan supaya tak buang masa lagi. Okay. Goodwill. Tolak 43, sama. Dia cancel off juga kan. Asal ada 43 dalam soalan. So awak tolak 43 kosong. So masa buat tu terus kosongkan. Okay. Preliminary expenses pun kosongkan. Trade receivables, okay. Tambah ke tolak 6,000? Tolak. Tolak. So trade receivable tolak 6,000. Inventories, tambah ke tolak? Tolak. 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 Trade payables debit, tambah tolak? Tolak. Tolak. Fikir jangan tengok jawapan saya. Fikir. Ordinary shares, kredit, tambah tolak? Tambah. Okay, tambah. Bank debit, tambah tolak? Tambah. Tambah. Ordinary share kredit. Tambah. Tambah. Okay. Once awak siap tu, and then jangan lupa masukkan awak punya capital reduction reserve di bahagian reserve. Okay, masukkan capital reduction reserve ni. Okay. And then awak punya Shopee akan balance. Okay, Shopee awak automatic balance. Okay. Faham? Okay, katalah if let's say soalan tak minta awak prepare capital reduction. Dia cuma minta awak prepare journal entry and then terus prepare Shopee. So how do we get this figure? Macam mana kita nak dapatkan figure sama ada dia ada capital reduction reserve ataupun cost of reconstruction tu? Macam mana kita nak dapatkan nilai tu? Tengok belah mana yang sikit. Lepas tu. Tengok belah mana yang sikit. Macam mana nak tengok? Kalau awak tak prepare benda ni. Kalau awak tak prepare capital reduction ni. So imagine kita tak ada ni. Kita cuma buat double entry ni dan juga terus nak buat Shopee. So macam mana? So awak ambil je lah daripada sini. Tambahkan semua capital reduction awak yang sebelah debit dan yang sebelah credit. Okay, dapatkan nilai capital reduction sebelah debit dan sebelah credit ada berapa. Okay, awak ambil tambah. Tambahkan. Tambah. Okay, dan so yang ni pun sama, tambahkan. Guna calculator lah awak tambah sebab nanti awak kena return kan. Okay. C33, C22, C9, C33, C22, C9. Kenapa? Oh.
Okay, so tambahkan. Okay, tambahkan bahagian debit dan bahagian kredit dan awak tengok yang mana yang tak cukup. So macam ni tak cukup di sebelah debit. So bila tak cukup sebelah debit, so dia akan jadi capital reduction. Okay, CRR. Kalau dia tak cukup di sebelah kredit, so cost of reconstruction. So sebenarnya dia ada entry tambahan kalau sekiranya kita tak ada prepare capital reduction account, so awak kena tambah satu lagi entry untuk awak represent this item. Okay, untuk awak represent this item dekat sini. So macam mana nak buat double entry tu? So awak dah prepare ni, tengok sebelah debit and sebelah credit. So berapa tak cukup. Okay, dapat yang tadi, nilai yang sama 40650. So yang ini bermakna apa? Kita kena debit sebab ini capital reduction kan? Capital reduction account. Capital reduction account awak sebelah debit tak mencukupi. So kita kena pergi dekat double entry kita, debitkan capital reduction. Dengan nilai yang kita dah dapat tadi. So apa kredit dia? Kredit, kalau kredit, capital reduction reserve. Kalau debit, cost of reconstruction. Okay, nampak tak? Dia boleh represent dari segi debit kredit tu. So kalau sebelah kredit, of course lah reserve. Kalau di sebelah debit, of course lah asset. Okay, so dekat asset nama dia cost of reconstruction. Kalau dekat reserve nama dia capital reduction reserve. Faham? Faham tak? Faham. Faham, madam? Faham. Okay. So tambah, make sure letak ni ada markah untuk transaction akhir ni. Nak represent sama ada dia adalah capital reduction reserve ataupun cost of reconstruction. And then markah yang ini kita akan bagi based on berapa yang awak dapat kat sini. This one dia connected. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada. Sekarang ni saya nak awak buat sekarang juga tutorial 2 punya capital reduction account dan juga Shopee. Siap submit baru boleh left. Boleh? Saya ambil attendance based on awak punya submission. Submit, saya dah noted baru boleh left. So itu yang akan dapat attendance untuk hari inilah. Okay, melainkan dia ada kebenaran yang menghadiri interview apa semua tu, yang tu special case. Yang mana tak ada interview, tak ada apa, submit dulu tutorial 2 baru saya bagi attendance untuk hari ini. Okay? Saya baru lah madam. Ya? Boleh, madam. Saya dah dapat hari tu lah. Jangan left lagi. Submit homework, saya kata boleh left baru boleh left. Okay, madam. Tutorial 2. Okay, tutorial 2 So, Kalau dah siap nak submit dekat mana, madam? sekejap saya nak create dekat Glasswork lah. Okay, siap submit dulu baru boleh left Gmeet dan baru saya akan ambil attendance untuk hari ini. Okay, so yang ni saya share je lah dekat awak untuk Ambil dekat mana, madam?
Submit dekat classwork. Dekat ni, classroom. Ni, classroom. Ni, tutorial 2 punya capital reduction and SOP. Medium buat sampai statement medium. Sampai SOP. Ya, sampai SOP. Ada 30 minit lagi. Sekejap je SOP dengan capital reduction. Sebab journal entry awak dah buat hari tu. Dan saya dah bagi video on Monday untuk awak semak jawapan. Tadi pun saya dah tanya, ada isu tak? Semua orang cakap tak ada isu kan? So saya assume semua orang okay dengan journal entry. So prepare this one. Dua ni. Okay. So saya tunjuk ni lah sebagai reference awak. Okay, saya tunjuk saya punya capital reduction dan juga SOP ni. Okay.
sempat. Weekend lah Kau tak sempat. Dah bus. Okey ke semua orang? Okay, madam. Okey.